Al-Kahfi. Dan insya-Allah kita pada pagi yang berbahagia ini kita akan tengok pada ayat yang ke 56 muka surat 107. 50. Muka surat 1. Oh, macam mana saya dah terlajak 103. Kejap, saya nak dapatkan ayat dia. Ya. Wa ma nursilul mursalin, kita 107 kan? Muka surat saya 107, tak apa. Catatkan berbeza. Tapi ayatnya 56 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bil haqq. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kami mengutuskan para rasul adalah dengan tugas-tugas menyampaikan khabar gembira kepada yang beriman dan penyampai berita amaran kepada yang kufur. Niat orang-orang kafir itu membantah dengan alasan yang salah demi untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu, dan mereka jadikan semua ayat-ayatku termasuk amaran-amaran yang disampaikan itu pada mereka sebagai suatu ejekan. Kita dah masuk pada pertengahan surah Al-Kahfi. Ayatnya 110 bagi 2 dalam ayat 55-56. Jadi kembali balik kalau kita tengok ayat pertama dulu. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab. Temanya ialah Al-Quran. Syukur kepada Allah yang menurunkan kepada kita, memberikan kepada kita Al-Quran. Dan kita kejap lagi akan menyambut Ramadan. Ramadan ialah bulan Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala sediakan platform yang terbaik untuk turun Al-Quran. Yang turun 30 juzuk pada malam Lailatul Qadar atau pada Lailatul Qadar. Turun satu ayat surah Kahfi, turun satu ayat kursi saja. 70,000 malaikat iring. 70,000 boleh kita bayangkan bagaimana 30 juzuk Al-Quran turun. Kemudian turun secara tadrijian, sikit-sikit selama 23 tahun. Dan kita berada pada ayat 56. Sebelum itu ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kita dah kupas. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran macam-macam. Walaqad sarrafna. Sarrafa ini kalau kita nak gambarkan maknanya semua Allah Ta'ala cerita. Untuk orang tua boleh, untuk orang muda boleh, untuk orang bijak boleh, untuk orang kurang sikit pelajarannya boleh, untuk sesiapa saja. Maksudnya kalau kita tidak, atau kalau ada orang mengatakan kami tak dapat apa-apa manfaat daripada Al-Quran, bohong dia. Bahkan al-insanu aktsara syai'in jadala. Suka sangat berdebat. Manusia suka berdebat. Apa saja dia nak usik. Apa saja itu pasal ada kata-kata hikmah. Dia kata apa? Insan harisun ma muni'. Insan harisun ma muni'. Manusia suka sangat benda yang ditegah. Kalau orang larang, yang tu yang dia nak sangat. Jangan baca, itu yang nak baca. Jangan tengok, itu yang dia nak tengok. Jangan pegang, itu yang dia nak pegang. Jadi manusia, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Bertemu di antara Al-Quran sebagai panduan hidup, bertemu dengan manusia yang suka berdebat. Benda betul pun dia suka. Macam kita, apa kau ni? Benda kecil pun kau nak komen, nak bahas. Susah, orang macam ni susah. Semua benda tak betul. Jadi itu adalah sifat manusia. Bertemu dengan Al-Quran yang membetulkan sistem manusia. Dan hari ini, ayat yang ke-56 ini adalah ayat memberikan tasliyah, hiburan kepada Nabi. Apa tidaknya Nabi berdakwah, berapa banyak Nabi dihentam, diberikan respon yang negatif. Ini ayat wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Kami utuskan kamu wahai Muhammad, beri kabar gembira tentang syurga, beri kabar amaran tentang neraka. Itu saja. Kalau mereka tak nak terima, itu bukan urusan kami. Ini apa? Di sini memberikan tak apalah. Rasulullah ni terlalu inginkan
umatnya ikutnya. Kita baca dalam surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun. Haris ini bermakna terlalu nak sangat kamu ikut. Tapi apa bukan daya manusia, aksara syai'in jadalah, suka berdebat dengan Nabi. Apa saja cerita kita tengok tentang turunnya arak, umpamanya mereka berdebat kenapa ni arak, turunnya bab itu mereka berdebat, mereka berhujah. Ini adalah sifat manusia. Baik, kita tengok kupasan dia. Imam Ibn Katsir mentafsirkan ayat ini dengan katanya, Rasul-Rasul menyampaikan khabar berita baik kepada yang beriman dan kepercayaan mereka kepada Allah dan iman mereka kepadanya. Sebaliknya menyampaikan khabar amaran, dikenakan azab kepada yang kufur kerana kekufuran mereka dan panitan mereka pada kebenaran yang hak. Pada masa yang sama, sikap orang yang kufur itu sebagai pembelik, memutar belikkan satu-satu kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu, sehingga yang benar menjadi lemah pada pandangan orang. Caranya ialah mengambil balik hujah-hujah, dalil-dalil dan perkara luar biasa yang dikemukakan oleh Rasul itu sebagai perkara yang menggelikan hati pendengar dan sebagai ejekan. Inilah pembohongan yang besar ke atas ayat-ayat Allah. Mereka jadikan Quran itu sebagai bahan ejekan. Kita dah sebut di awal Islam tersebar, 3 mereka hentang. Pasal 3 ini yang membawa kepada Islam. Yang pertama tentang Nabi. Dia pertikaikan Nabi. Dia kata Nabi ni tu orang gila lah, tok nujum lah, tok pawang lah, tok bomoh lah, macam-macam dia kata kepada Nabi. Padahal mereka tahu Nabi itu Al-Amin. Disebut dalam surah Al-Haqqah. Kalaulah Muhammad itu kata-katanya masuk dalam Al-Quran, lau taqawwala alayya ba'dal aqawil la akhazna minhu bil yamin, pasti kami akan tangkap dia dengan tangan kanan. Thumma laqata'na minhu al-watin, kami akan penggal lehernya. Di sini ada satu urat besar sampai ke jantung. Urat ni urat nadi. Allah Ta'ala kata aku akan penggal lehernya, maksudnya matilah. Summa laqata'na minhul watin, dan tidak ada seorang pun anhu hajizin, tak ada seorang pun boleh halang. Jadi makna tersirat, ada tak Rasulullah pegang kepala Nabi, penggal leher dia? Tak ada. Bermakna memang betul Quran itu datang dari Allah dan Nabi tidak masuk campur dalam menambah menukuk tambah tentang Al-Quran. Itu pasal disebut lagi di akhir surah Al-Haqqah, wa ma huwa biqauli syair, dia bukan kata-kata penyair puisi. Qalilan ma tu'minun, pasal apa kamu ni tak nak beriman? Wa ma biqauli kahin, dia bukan kata-kata tok bomoh, tok pawang. Qalilan ma tadhakkarun, tak ramai orang yang ingat. Innahu laqaulu rasulin karim, dia adalah datang daripada kata-kata yang dibawa oleh Nabi untuk disampaikan. Innahu la haqqul yaqin, disebutkan bahawa Quran itu memang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, janganlah kamu lawan Tuhan. Di sini pun sama, dia ejeknya Nabi pertama, lepas tu dia kata kepada Quran itu asatirul awwal, pada Allah tu macam-macam. Sebenarnya kalau kita tengok Kaabah tu, asalnya tidak ada patung berhala. Kenapa mereka datangkan patung berhala di keliling Kaabah? Kerana nak dapatkan berkat Kaabah. Mereka tahu Kaabah tu Allah punya. Untuk mendapat keberkatan Kaabah, mereka bawa patung berhala pergi ke Kaabah, supaya aura Kaabah tu kena pada patung berhala mereka. Itu puncanya. Akhirnya mereka digelar sebagai orang syirik, musyrik. Dan ini kita akan jumpa waman azlam, ayat depan, waman azlam mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min duni maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum. Cukup cantik Allah Ta'ala bawa cerita. Sebelum nak ceritakan kisah Nabi Musa, Allah Ta'ala cerita penutup kepada ayat 1 sampailah ke ayat 56 ini. Setelah kita mengenal pasti sifat-sifat orang kufur pada Allah sebagai suka berbantah-bantah. Kita kata tadi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Jadala ni berdebat, benda yang dia betul pun berdebat lagi. Macam kisah Bani Israel. Nabi Musa kata, sembelihlah seekor lembu. Lembu tu macam mana? Kami tak tahu lembu tu macam mana. Lembu-lembu lah. Orang kata lembu-lembu lah. Tak, kami tak tahu lembu tu macam mana. Maka Nabi Musa kata,
lembu itu safra ulaunuha tasurun nazirin, warna keemasan dah mula, dah meru dah. Tadi lembu warna apa-apa pun tak kisah. Tapi sekarang bila mereka bertanya, dah syarat pertama, lembu tu mesti warna keemasan menarik pandangan ramai. Tasurun nazirin. Musa, kami tak nampak lagi lembu kuning ni macam mana ya? Dia kata, okey. Nabi Musa beri satu lagi. Lembu itu tidak bekerja, lembu itu tidak cacat, lembu itu tidak ada mula. Makin lama makin susah, makin lama makin susah. 3 soalan mereka berdebat. Akhirnya, hampir mereka tak jumpa lembu tersebut. Rupa-rupanya mereka cari di hujung kampung, lembu dimiliki oleh seorang budak. Lembu itu menepati ciri-cirinya, budak itu tak nak jual. Dan lembu itu kena sembelih. Itu yang kosnya terlalu tinggi, beratnya seberat emas. Itu akhirnya mereka terpaksa sembelih juga lembu. Puncanya suka berdebat, suka tanya benda yang sama juga. Allah Ta'ala, Rasulullah, orang Islam dilarang jangan tanya sesuatu dengan Rasulullah jika pada masa Quran turun. Quran turun menceritakan tasyrih, perundangan. Pada masa itu kamu tanya, orang ni macam mana? Orang ni macam mana? Ada orang dia suka bertanya. Wala tas'alu an asya'i in tubdalakum tasukum in tas'alu anha hina tunazzalu Quran tubdalakum. Jangan kamu tanya ketika Quran turun. Jadi Rasulullah sedang beriak, buat sekarang. Dia boleh tanya, kalau macam ni macam mana Rasulullah? Kalau macam ni macam mana? Kalau macam sudah. Banyak tanya, kacau. Ini pun sama. Tanya bukan nak tahu, tapi tanya nak berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka memutar belik fakta kebenaran dengan cuba melemahkan kebenaran itu. Dia pusing-pusing. Umayyah bin Khalaf, kita kata dalam surah Yasin, datang jumpa Rasulullah, kita dah cerita dah, bawa debu, tiup depan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu-debu ni boleh hidup kembali ke? Dia tiup ke debu ni boleh hidup ke? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia tak sedar dulu kau tak ada apa-apa pun Allah Ta'ala ciptakan kamu. Sekarang ni kamu bawa debu unta tiup depan Nabi, kata Tuhan kamu mampu tak jadikan unta yang telah jadi tulang belulang itu. Suka. Ini dia kata, suka memutarbelikkan fakta. Kan dah tengok Muhammad ada ke hidup balik orang dah hancur lebu. Hidup balik dah kita. Ini semua ejekan-ejekan yang membawakan kepada Rabi rasa sedihlah kita. Sedih kalau ini ayat untuk memberikan hiburan sikit pada Nabi SAW. Sama juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah dibawa. Pasal apa dah tak ada, engkau hentam Nabi tak apa, Rasulullah bawa. Itu pun berapa ramai orang tak percaya. Mereka tak boleh fikir, yang diperjalankan itu bukan apa yang diperjalankan untuk Allah yang memperjalankan, bukan Rasulullah berjalan. Rasulullah diperjalankan asra. Kalau kita letakkan asra, ukuran Allah dengan manusia, tak boleh nak banding lah. Kita basikal, dia Ferrari. Memanglah daripada Bangi ke sini dengan basikal mungkin 2 jam. Tapi Ferrari mungkin 10 minit je. Keluar tol Bangi, tekan dah masuk ke Seremban dah. Itu Ferrari, engkau basikal. Kamu nak banding dua ni tak sama. Kamu nak banding kuasa kamu dengan kuasa Allah. Kalau nak banding Allah, dia pergi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit Sidratul Muntaha. Kalau kita baca dalam surah Hud, wa kana arshuhu 'alal ma', rupanya langit ni di atas langit itu air. Air yang begitu banyak, di atas air itu ada arash. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Tapi secara detailnya kita tak tahu. Just Allah Ta'ala bagi tahu, kerajaan aku ini terlalu besar. Langit pertama, 2, 3, 7, atas tu lagi ada air yang begitu banyak dan di atas itu adalah arash semua sekali. Kita nak bagi tahu, ini yang dunia pun tak habis nak kaji. Serangga saja pun tak ada kaji. Saya pakai serangga, berapa ekor serangga kau tahu? Sikit je pun. Ini nak kaji tentang angkasa lepas. Orang astronaut pun tak tahu bagaimana angkasa lepas. Cakrawala, apa Bima Sakti itu pun kau dah tak faham dah. Nak naik atas lagi. Allah Ta'ala cerita kehebatan dia. Itu kerajaan Allah, keagungan Allah. Jadi mereka ni cuba mengejek-ngejeknya. Apalah Muhammad. Maka Allah telah memberitahu kita yang orang kufur ini pernah diperdengarkan dengan kebenaran melalui ayat-ayat Quran yang diselitkan hujah-hujah tertentu, namun mereka tetap berkufur. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak mau. Kita dah kata itu, burung ke kambing, burung ke kambing. Aku kata burung, kau kata kambing. Jom kita pergi tengok dekat, pegang pokok burung terbang. Aku dah cakap burung, tak, kambing. Kacau. Kalau dah terbang tu pun kambing, ini kacau.
Dia tak boleh terima, cakap kebenaran betul. Abu Lahab, Abu Jahal nampak depan Nabi. Dia nampak ini bukan orang calon-calon orang. Tak. Ini kelentong punya orang, tipu. Walid bin Mughirah ketika nak berdebat dengan Rasulullah. Walid bin Mughirah ni orang, kita kata pakar sastrawan dia lah ya. Kalau bercakap tu memang tak boleh tewas lah. Walid bin Mughirah. Hebat bercakap. Dia kata, Walid, orang lain semua dah tewas. Kau lah pergi jumpa Muhammad. Cuba cakap elok-elok dengan dia. Kau boleh dia tak payahlah sebar agama baru ini. Mengutuk agama nenek moyang kita. Walid bin Mughirah. Beza dengan Nabi dekat 20 tahun. Orang tua lah bercakap. Muhammad, sebenarnya kamu nak apa Muhammad? Nak kahwin? Kami cari perempuan. Kalau kamu ni ada masalah kesihatan, kami cari doktor. Kalau kamu ni nak pangkat, kami bagi. Kalau kamu nak duit, kami kumpul. Apa kamu nak, wahai Muhammad? Dia kata, Abul Walid, habis dah kamu? Maka Rasul baca surah Fussilat. Hamim kitabun Fussilat ayatu. Sampai ke, kalau aku beri ingat kepada anzartum sa'an kata misla sa'an kata adi wa thamud. Walid bin Mughirah ni yang penuh rasa, orang kata, keyakinan diri tinggi, dia menang. Tiba-tiba bila Rasulullah baca surah Fussilat, dia melompat ke arah Nabi, tutup mulut Nabi. Jangan bercakap Muhammad, jangan baca. Pasal dia tahu mulut Nabi ni masin. Kalau cakap, mesti terjadi. Aku ingatkan kepada kamu, jika sekiranya kamu tidak dengar apa yang aku beritahu, aku beri amaran kepada kamu sebagaimana berlaku kepada kaum Ad, kaum Thamud. Kaum Ad, kaum Thamud ini, kita akan ada ayat tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikim maw'ida. Tak disebut cerita itu, tapi disebut tilkal qura. Ingat kampung-kampung itu. Kamu pergi kepada dia, tamuruna alaihim muslihin. Kamu pergi pagi-pagi, petang, musim panas, pergi ke Syam, musim sejuk, pergi ke Yaman. Di kiri dan kanan, kamu tengok kaum itu yang telah dihancurkan Allah. Kamu ingat tak? Nak jadi macam tu. Walid bin Mughirah melompat ke arah Nabi, tutup mulut. Jangan baca Muhammad. Maksudnya dia yakin. Selepas itu, dia pun balik rumah. Tak boleh. Abu Jahal datang. Abu Walid, apa cerita? Apa cerita? Tak tahulah aku nak cakap apa Muhammad ini. Dia gila pun. Macam mana kau cakap dia gila? Cara cakap tutur katanya bijak, hebat. Kamu tak boleh lawan. Itu cerita. Depan mata pun tak boleh. Kita kata dia, kambing tak, burung tak, kambing. Kacau. Kalau dia kata dia kambing juga ni, dia refer ke sekretariat lah, susah. Pada Allah, orang yang paling zalim sekali, dia kata zalim. Zalim ni banyak diguna dalam Al-Quran. Zalim. Za, alif, lam, mim. Zalim. Kadang-kadang guna zalimin. Zulm. Banyak Allah Ta'ala guna perkataan zalim. Apa makna zalim? Zalim ialah meletakkan sesuatu bukan kena pada tempatnya. Songkok dipangkai kat kaki, kasut letak atas kepala. Simple. Zalim. Orang Arab patut menyembah Allah. Kerana Nabi datang daripada mereka. Tapi tidak. Mereka ambil patung berhala, sembah patung berhala. Itu zalim. Zalim pada diri sendiri, zalim pada orang lain, zalim pada Allah. Dan zalim yang paling besar ialah zalim kepada Allah. Mana mungkin Allah Ta'ala bagi macam-macam, tiba-tiba tidak mengiktiraf. Tidak. Orang yang bayar gaji kita, orang bagi minum kita dan sebagainya, tiba-tiba kita bekerja untuk orang lain. Oh, tak boleh. Kita ada orang rumah. Orang rumah kita buat air kita, kejut kita, basuh baju kita dan sebagainya. Kita pergi cari orang yang lain, bukan hormat pada orang lain. Tak betul. Sama juga. Allah Ta'ala wal masalul a'la, lebih tak boleh nak diumpamakan, tapi memiripkan supaya kita cepat faham. Allah Ta'ala memberikan kepada kita makan, minum. Surah Waqi'ah. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah Ta'ala pada mula, pada asal kejadian, kamu ingat tak? Bagaimana kamu bersama dengan isteri kamu? Kamukah yang ciptakan anak itu atau aku? Terus Allah Ta'ala cakap macam tu. Kamukah yang buat anak itu atau aku? Antum afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Dan setelah aku ciptakan makhluk, mesti dia akan jawab, oh tak Allah, kamu yang ciptakan. Okey, ini antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang hidupkan tumbuhan atau aku? Kita makan semua datang daripada tumbuh-tumbuhan. Baik kita minum susu, baik kita makan tumbuhan, baik kita makan, semua mereka itu datang daripada sumber tanah. Okey. Yang kedua, kita Allah Ta'ala pergi yang ketiga, air, sumber air. Apa tengok air yang turun daripada langit. Antum afra'aitum ma allazi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Air yang kamu turun itu kamu yang turunkan atau aku? Yang ketiga, api.
Ini semua sumber kehidupan. Air, api, makanan. Allah Ta'ala ciptakan. Semua itu adalah aku yang ciptakan. Jom, fasabbih bismi rabbikal azim. Marilah bertasbih kepada aku. Tapi berapa ramai orang tidak mengiktiraf Allah sebagaimana yang berlaku pada orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka melakukan kezaliman. Wa man azlamu mimman dzukira bi. Siapakah orang yang paling zalim? Maksudnya tidak ada lagi orang yang paling zalim. Kemuncak kezaliman bila dibaca padanya ayat-ayat Allah. Summa a'rada anha. Dia terus tak mau dengar. Habis ini dia kata dah menjadikan hati mereka akinnah. Akinnah dia dah ada selaput dah. Hati mereka waqra. Tak dengar apa yang orang cakap. Nanti akan ada di hujung ayat nanti. Bila lalu ayat Quran dia tutup mata. Ayat Quran ada tutup mata. Tak nak tengok. Nanti ayat akhir nanti. Pada Allah orang yang paling zalim. Wa man azlamu mimman. Sekali ialah mereka yang telah diberi ingatan dengan ayat-ayatnya. Quran ini adalah peringatan. Inna fi dzalika dalam surah Qaf. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Quran itu adalah zikra, peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk hati. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan bagi mereka yang takut pada Allah. Orang tak takut, tak payah bagi peringatan. Tak ada faedah pun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Untuk orang beriman, wala yazidudz zalimina illa khasara. Orang yang zalim tidak dapat apa-apa daripada Al-Quran. Tak dapat. Orang yang takut pada Allah, hudan lil muttaqin. Adapun orang yang ragu-ragu tentang Quran, dia tak dapat apa-apa. Pada Allah, orang yang paling zalim ialah mereka yang telah diberi ingatan dengan ayat-ayatnya, tetapi berpaling padah dan melupakan segala yang pernah dilakukan oleh kedua-dua tangannya tanpa muhasabah diri. Tidak merasa takut langsung atas kekufuran mereka. Sikit pun mereka, alah apa kisah, hidup banyak sekali, dunia ini sekejap saja. Sa'atan minan nahar, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Hidup dunia ini bagaikan 1 jam dalam kehidupan simple. Kita duduk-duduk, dah tengah hari ya. Dah petang dah. Macam itulah dunia, sekejap saja. Akhirat itu yang lama, duduk dalam barzakh, lepas tu naik di padang mahsyar, berada di titian sirat. Sampai bila kita di sini? Abadan abidin. Tak ada lagi mada mati samawati wal ardh. Selagi mana ada langit dan matahari, bukan langit sekarang, bukan matahari sekarang. Langit dan matahari sekarang dah hancur, lebur dah. Langit di akhirat nanti mada mati samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Atas maksiat mereka tak ada rasa takut. Itu kata kadang-kadang kita kena sampai satu tahap malu dengan Allah. Kita duduk rumah tu tak dibayar sewa, duduk percuma. Ada aircon, ada elektrik, ada air, tak dibayar, percuma duduk. Rumah kawan kita, sahabat tarik kita, peti ais penuh, gas penuh, dapur ada, semua ada kelengkapan, duduklah di sini. Sampai bila Tuhan, terpulang pada Tuhan, nak duduk bila-bila. Sampai saat itu kita nak khianat rumah tadi, tendang pintu, apalah peti ais ni, tendang pintu, conteng dia, rosakkan pintu dia. Sampai hati, tak sampai hati. Orang dah buat baik pada kita, tiba-tiba kita nak khianat. Kawan tu bagi pinjam kereta, cantik pula kereta, dalam plastik lagi, gunalah, tak payah bayar apa, minyak pun aku bagi. Tiba-tiba kita terajangnya, tangganya masuk sana, sampai hati tak kita macam. Oleh sebab itulah di sini, kita malu dengan Allah. Malu sangat-sangat untuk buat sesuatu, kerana Allah bagi macam-macam. Nanti kita akan tengok, wa rabbukal ghafur, dan ayat depan nanti, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah Ta'ala itu terlalu pemaaf. Mana ada Tuhan macam itu? Terlalu pemaaf. Kalau Allah Ta'ala tak maaf, Allah Ta'ala pasti akan ambil tindakan di atas apa yang kita lakukan itu. Dan kezaliman maksiat mereka, dan tak terasa adanya azab yang menunggu mereka, dan kezaliman besar itu dibalas dengan ditutup hati-hati mereka dari hidayah Allah. Bila buat dosa, ingat dalam satu hadis, 1 titik hitam. 1 dosa, 1 titik hitam. 2 dosa, 1 titik hitam. Akhirnya bal rana ana qulubihim. Rana, kita ada satu benda yang tu, kita selaputkan dia. Selaput lagi, selaput lagi, selaput lagi. Macam kaki kita lah. Kaki kita ni tak pakai alas kaki, pijak duri sakit. Tapi kalau kita pakai slipper, boleh tahan lagi. Tapi kalau pakai kasut yang orang kontraktor punya tu, pijak paku pun paku patah. Oh, ini memang keras betul kaki dia ni. Keras. Bukan kaki dia yang keras. Dia punya selaput yang dia pakai itu keras.
Hati memang macam tu, tapi kerana selaput terlalu tebal, dia tak ada rasa apa-apa. Sikit pun dibaca ayat Quran, dia tak ada rasa apa. Padahal bila dibaca, tuliat alaihim ayatu zadatum iman, bertambah imannya. Wujilat qulubuhum, dia akan jadi rasa, oh tak berani aku nak lawan Tuhan. Tapi kerana hati mereka ni dah habis selaput terlalu tinggi. Ada dan ayat akhir dia buat penutup satu-satu. Dan menghalang mereka daripada memahami kebenaran. Ini pun satu juga. Dia baca ayat Quran, dia faham lain. Itu pasal ada doa, kita minta Allah berilah kepada aku fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita nak Quran yang kita baca ni sebagaimana yang difaham oleh Rasulullah. Orang faham lain, Rasulullah faham lain, orang ni faham lain. Tak nak. Macam yang kisah dia kata, wahai Sayyidina Umar ambil tindakan pada dia. Dia kata kami tidak ada masalah. Kalau kami beriman, kami minum arak pun apa masalah. Apa dalam surah Al-Imran ke apa tu, dia kata jika sekiranya kami minum, tapi kami bertakwa, kami tak ada masalah. Sayyidina Umar tangkap dia, dia kata mari sini, kamu ada kami ambil dua tindakan pada kamu. Pertama, kamu minum arak, yang kedua kamu salah tafsir ayat Quran. Jika sekiranya kamu bertakwa, kamu tak akan minum arak. Dia kata apa salah? Kalau ingat ayat jika sekiranya kamu minum dan sebagainya, yang penting kamu bertakwa. Ada dalam surah Al-Imran itu cerita. Sama juga wattaqullah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan kamu sehingga datang keyakinan. Jadi kita tanya, kenapa kamu tak sembahyang? Aku dah yakin, apa nak sembah Tuhan? Ini pun satu salah faham terhadap Al-Quran. Kita nak apa yang Rasulullah faham, itulah yang kita faham. Fahmal nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Mereka tidak terbuka lagi untuk cuba meneliti dan memahami segala keterangan yang ada. Maka mereka terus berada dalam kegelapan iman selama-lamanya. Habis sesat, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Dia panggil istidraj. Dia kata aku tak sembahyang pun hidup lebih senang daripada kamu. Disebut dalam surah Yasin, dia kata takkan kami nak bagi makan kepada orang yang rapat dengan Allah. Kenapa pula orang yang rapat dengan Allah datang minta sedekah dengan kami? Kamu rapat dengan Tuhan, mintalah dengan Tuhan. Oh, dia punya ayat dia. Jadi ini adalah istidraj. Dia kata saya lebih sehat daripada orang sembahyang. Kamu sembahyang, kamu banyak penyakit. Aku tak sembahyang, mana ada sakit. Ini istidraj. Tak apa. Famahhilil kafirin, famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Tak apa, bagi dia chance. Apabila mereka diajak kepada agama Allah dan Islam, tidak terdapat nur hidayah dalam hati mereka untuk itu, dan terus mereka berada dalam gelap. Ini kerana Allah telah menutup hati-hati mereka. Na'udzubillah. Kita tak, Allah Ta'ala dah tutup hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah Ta'ala memulakan tutupnya hati dulu. Selepas hati dia tutup, cakaplah. Orang Kelantan kata cakaplah rimau ke apa benda, dia tak peduli dah. Pasal hati dia dah kering. Tak ada apa dia nak. Dan mereka dengan mewujudkan rasa benci mereka kepada kebenaran. Tak mau. Sebut saja kebenaran, tak mau. Tutup telinga. Dalam surah wastakbaru istikbara. Tutup telinga. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Semua jari tutup depan telinga. Ambil lagi kain ni, tutup lagi kepala. Tak nak dengar kebenaran. Dalam surah Hud pun cerita bagaimana mereka berselisih dengan Rasulullah. Mereka pakai jubah. Ambil jubah ni, tutup kepala mereka, pusing. Dan duduk. Pusing dan duduk. Tak nak dengar, tak nak jumpa, tak nak tengok muka Rasulullah. Sampai tahap macam tu sekali. Dia takut bila bercakap, dia dah luntur, dia kalah, dia tewas. Jadi lebih baik jangan bertemu dengan Muhammad. Apakah daya selisih? Dorong kecil selisih dengan Rasulullah. Maka mereka ambil jubah, tutup, pusing belakang. Thaniya itfih. Dia sebut dalam surah Hajj. Thaniya itfih. Dia pusing, dia pipi, dia pusing macam tu. Tak nak tengok Nabi SAW. Begitu juga dipekakkan pendengaran mereka dari hidayah Allah. Tak mau, Allah tak terbuka hati. Kita dah kata, kalau Allah Ta'ala nakkan seorang itu jadi baik, dia akan bawa orang itu menjadi benda-benda yang baik. Suka dengar ayat Quran, suka baca Quran, suka. Ini pun kita nak menghadap Ramadan. Kita set lah. Moga-moga dapatlah kita khatam. Kalau tak dapat 2 kali pun, dapatlah sekali pun jadilah. Set. 1 juzuk, 1 hari. Kalau setengah juzuk, tak dapat. Mesti 1 juzuk sekurang-kurangnya. Kalau dapat 2 juzuk, 2 minggu kita khatam. Cubalah. Hari lain, bulan lain mungkin sukar, macam-macam. Ramadan, kita ada ruang banyak. Tapi itulah, kita dah pusing.
Pukul 2 petang saja dah pusing kelainan. Mana bazar nak pergi hari ni? Semalam dah pergi dah sana. Kita pergi bazar ni pula. Dia dah fikir yang tu dah. Dia jadi Ramadan tu bulan makan dah pula dah. Padahal Ramadan tu bulan Al-Quran. Pandai dia pusing tu. Dah tapak-tapak Ramadan dah mungkin dah habis tu. Tak tahulah saya. Dah jual dah. Satu tapak tu berapa dah jual. Tak apalah, makan-makan lah. Tapi janganlah lebih daripada Al-Quran pula. Sampai Quran lupa. Aduh, sedap makan hari ni betul. Saya jumpa kawan kau makan apa buka puasa tadi? Tak tanya, juzuk berapa dah hari ni? Kalau ada grup lagi cantik. Lepas solat subuh, duduk kat satu grup, dia grup. Orang Melayu ni suka ramai-ramai. Kalau seorang tak habis, jadi buatlah ramai-ramai. Bagi mereka yang tak boleh bersendirian. Kalau seorang-seorang dia takut, okey, baca ramai-ramai. Duduk, lepas tu dapat 2 jam, jadilah. Tunggu solat duha, lepas tu baliklah ke rumah. Jadi buat maintain macam tu bagi yang pencin-pencin Tapi kata taklah engkau dah pencin. Aku tak pencin, macam carilah ruang masing-masing. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Taala bagi masa kepada kita siang dan malam. Namun dengan kekufuran itu pun tidak menurunkan azab yang spontan. Tengok, Allahu Akbar. Walaupun kamu jahat macam mana pun, Allah Taala tak bertindak ke atas kamu. Kalau Allah Taala bertindak, habis. La yu'akhizullah. Kalau Allah Taala bertindak, kepada kamu hancur semua sebagaimana kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun, habis. Tapi kamu orang Arab, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Allah Taala cerita kepada kaum Ad, wa ila 'adin akhahum syu'aiba. Kepada kaum Ad diutuskan Nabi Syuaib. Jangan kamu buat macam-macam. Akhirnya, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan orang zalim itu tak lama akan kena. Ini sindiran tajam kepada orang Arab. Kamu selamat kerana tak kena kaum Ad, kaum Thamud. Tapi janganlah jadi macam kaum Ad, kaum Thamud nanti. Atas kekufuran mereka sebagai balasan, tetapi segala balasan itu ditangguhkan kerana semua dibalas mengikut masanya, iaitu pada hari kiamat nanti. Hari segalanya dihisap nanti. Inilah dia kemurahan Allah. Tengok, Allah Ta'ala bagi peluang, punya banyak peluang. Buat jahat berapa kali kita buat jahat? Oh, banyak. Tuan-tuan tengok sendirilah. Kita sendiri tahu muhasabah diri Allah. Hari ni apa aku buat? Jahat kepada manusia, jahat pada diri sendiri, jahat kepada Allah. Berapa banyak? Tapi Allah Ta'ala tak bertindak. Kalaulah Allah Ta'ala bertindak, hancur semua orang jahat-jahat pada Allah tu. Kamu buat jahat, putus 1 jari. 2 jahat, 2 jari. Kenapa kamu tak ada 5 jari? Semalam aku buat 5 kejahatan. 5 jari habis. Esok pula buat kejahatan, habis 5 jari, dipotong. Buat sekali jahat, 1 apa tak tahulah. Tapi Allah Ta'ala maha kaya, tak apa, biarkan. Ada masa dia bertobat. Jahat dia sampailah 1 lagi dia tak buat jahat, cukupkan 100. Umur dah dekat 70, tiba-tiba 71 dia bertukar menjadi orang baik. Tak sampai seminggu jadi orang baik, dia mati dalam keadaan iman. Kalau kira betul-betul 70 tahun dia jahat, baru 1 minggu dia buat baik. Tak apa, Allah Ta'ala bagi. Tengok, mana ada Tuhan macam tu. Tuhan yang begitu pemaaf. Itu Rabbukal Ghafur. Ghafur sirah mubalaghah, terlalu pemaaf. Itu dalam tahajud, mungkin banyak kali dah saya sebut. Ada nama-nama Allah yang kita dayu-dayukan. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafir, Ya Tawwab, Ya Hamid, Ya Sami', Ya Basir, Ya Wadud, Ya Syakir. Ada 10 nama Allah. Duduk di antara 2 sujud, kita dayu-dayukan nama Allah. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafir, Ya Tawwab, Ya Hamid, Ya Sami', Ya Basir, Ya Wadud, Ya Syakir. Sampailah 10 panggil nama Allah. Moga-moga dengan kita memanggil, mendayu-dayu itu, Allah Ta'ala dengar siapa dia panggil nama aku tiap-tiap malam. Kita kalau rumah marah pun ketuk pintu, tak apalah, malam esok ketuk lagi pintu. Ya, bukalah abang balik ni, nangis-nangis dia, tak apa cerita lah, bini dia kunci pintu, tak nak buka masuk. Lama-lama cair. Lama-lama cair. Ini Allah. Kalaulah jahat macam mana pun, kalau kita minta dengan Allah, betul-betul. Allah, itu pasal langit bertindak, Allah boleh tak bagi peluang kepada aku nak hancurkan kepala orang ni. Bumi pun bertindak, boleh tak aku nak terbelah, nak telan orang ini. Laut pun nak bertindak, boleh tak aku nak tenggelamkan orang ini. Apa kata Allah? Da'uni wa khalqi. Kamu jangan masuk campur, dia adalah ciptaan kedua. Lau khalaqtumu, kalau kamu cipta, la rahimtumu, pasti kamu akan berikan kerahmatannya.
Macam tu Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-hambanya, terlalu pemaaf. Tetapi segala balasan itu ditangguh, semua balasan mengikut masanya, iaitu pada hari kiamat. Hari segalanya dihisap nanti. Inilah dia kemurahan Allah, dan rahmatnya tidak membalas azab secara tiba-tiba atas mereka yang zalim itu, tetapi tunggu hingga hari kiamat yang dijanjikan. Inilah kefahaman ayat 57 hingga 58. Kita tengok, kalau umat-umat lain pergi tengok, Nabi Syuaib pergi tengok, aku dah kata dah, aku suruh kamu dengar. Dia kata, adakah Syuaib solat kamu ini menyebabkan, kerana kamu solat, banyak solat ini menyebabkan kamu nak suruh kami buat baik? Ya Syuaib, janganlah macam tu Syuaib. Akhirnya Allah Ta'ala timpulkan kepada kaum Ad, hancur semua kaum Nabi Syuaib. Wa ila Madyan akhahum Syuaibah, ke ahli Madian. Maka dia tengok, aku dah cakap hari itu, kamu tak dengar, sekarang dah hancur semua kaum Madian. Begitu juga kaum Ad, begitu juga kaum Samud. Begitu juga kepada orang Arab. Kamu ingat baik-baik, Nabi kamu ni ada bersamanya kamu, jangan kacau dia. Tapi mereka tak dengar. Baik, kita teruskan lagi sikit lagi, sikap orang zalim. Ayat yang ke-57 dan 58. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada wa rabbukal ghafuru dhur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min duni maw'ila. Oh, cukup cantik. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Apalah tuan-tuan? Berapa tu? 4 perkataan saja. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ulang. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Kalau dalam surah Yasin ada salamun qaulan mir rabbir rahim. Kalau dalam surah Waqi'ah illa qilan salaman salama. Yang ni wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Jadikan dia wirid harian kita sebelum kita salat subuh, lepas tahajud sekejap. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Tuhan kamu terlalu pemaaf. Allahu Akbar. Tak ada bos macam ni. Datang lewat dia kaya nak bos kerja tak buat. Tak apa. Aku maafkan kamu. Tidak tindakan tata tertib. Terus tata tertib. Turun pangkat. Ambil tindakan. Allah Ta'ala tak ada. Maafkan. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi ingatan dengan ayat Tuhannya. Ini adalah ancaman kepada orang kafir Quraisy. Ayat Quran dah turun kepada kamu. Ingat dalam surah Isra, ayat itu mereka cabar, wahai Muhammad, kamu naik ke langit itu kami tak beriman. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Selagi mana kamu tak bawa turun Al-Quran, aku tak akan beriman, wahai Muhammad. Sampai dia cabar Nabi macam tu. Dahlah awal-awal dia minta Nabi itu berikan saliran air, kebun anggur, kebun macam-macam minta. Akhir sekali Rasulullah naik Isra dan Mi'raj, wahai Muhammad. Kamu naik surah Isra, subhanallazi asra bi'abdi. Dia kata, wahai Muhammad, kamu naik ke langit, tak bawa kitab evidence, kami tak percaya. Sampai macam tu. Sama juga dengan surah Kahfi, kita baca awal-awal dulu. Dia kata, kalau Muhammad dapat jawab cerita Ashabul Kahfi, kami akan beriman. Akhirnya turun satu surah cerita Ashabul Kahfi. Tak beriman juga. Jadi orang kafir Quraisy hati-hati. Quran ini turun kepada kamu. Dan kamu tidak beriman, hati-hati. Waman azlam, siapa lagi yang paling zalim? Ini termasuk kita semualah. Al-Quran dah datang, hati-hati. Lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tangannya. Sesungguhnya disebabkan sikap mereka yang buruk itu, kami tutupkan hati-hati mereka dengan lapisan-lapisan kami hidayah. Dan kami juga menjadikan penyumbat yang menjadikan telinga mereka pekak pada hidayah. Sehingga jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk hidayah Allah, mereka tidak sekali-kali mendapat petunjuk itu selama-lamanya. Dan Tuhanmu maha pengampun. Wa rabbukal ghafur, terlalu maha pengampun, yang melimpah ruah rahmatnya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dzu, pemilik rahmat. Pemilik rahmat ni dia tak akan hilang. Dia tu tuan tanah. Tuan tanah dia akan milik tanah tu selama-lamanya. Ibarat macam itulah. Jika dia mahu menyeksa mereka di dunia ini, kalau Allah Ta'ala nak,
atas sebab kekufuran mereka, tentulah dia akan menyegerakan azab itu dan pasti akan menimpa mereka. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan, iaitu di hari kiamat nanti. Ayat ni cukup cantik, berada di tengah-tengah surah ini. Tafsirannya, orang yang dianggap zalim melampaui Allah, melampau oleh Allah ialah mereka yang melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat ada dua. Satu ayat yang kita baca, Al-Quran. Satu ayat yang kita tengok, ayatul kaun. Bulan, bintang, langit, kulit. Atas diri kita sendiri. Orang yang telah mengkaji, para ahli sains yang mengkaji tentang bagaimana ciptaan manusia, bagaimana alam terjadi, astronaut yang tengok angkasa lepas, semua. Kamu telah faham, sebenarnya bukan kamu yang buat semua itu. Allah yang buat. Dia tidak pernah mengambil iktibar lain, tak ada sikit pun. Subhana rabbika. Allah Ta'ala kata, tidak Allah Ta'ala jadikan semua itu batilah. Allah Ta'ala jadi, tengok dalam surah Ibrahim, wa sakhara lahumul layla wan nahar wa sakhara lahumul syamsa wal qamara da'ibain wa sakhara lakumul layla wan nahar wa sakhara lakum, semua sekali Allah Ta'ala berikan kepada kamu apa yang manusia tak boleh terjah, semua dia boleh pergi. Sampai lautan Atlantik yang paling dalam tu pun mereka pergi. Kutub utara, selatan, semua mereka boleh pergi. Naik ke angkasa lepas, berapa lama mereka duduk angkasa lepas, boleh pergi. Sakhar. Tapi kalau kamu tak kembali kepada Allah, tak ambil iktibar, atau beliau melihat jalan yang terbaik untuk ikutannya, dia berpaling tadah dengannya. Makin kaji, makin lawan Tuhan. Orang etis. Makin kaji, makin kata alam ini tidak ada Tuhan. Siap kamu. Tetapi bila dia tersempak dengan jalan yang tidak baik, dia jatuh cinta dengannya dan tidak mengambil apa usaha untuk menjauhkan diri dari kejahatan itu. Ibnu Katsir berkata, mana-mana hamba Allah yang telah diingatkan kepadanya ayat Allah, kemudian ia buat-buat lupa sehingga dia lupa kepadanya. Ini ayat-ayat Allah dah masuk dalam diri dia, dia buat lupa-lupa, dia menolaknya, dah lupa, menolak pula, melawan pula, dan cuba tidak mahu mengerti maksudnya. Dan dia tidak memberi sedikit pun kesan pada hatinya. Dan pada masa yang sama dia lupa adanya amalan-amalan buruk dan jahat yang pernah dilakukannya sebelum ini. Maka hati-hati mereka akan ditutup dari hidayah Allah. Khatamallah yang kita kata, na'udzubillah. Habis, beri peringatan pun tak ada apa dah. Budak ni dah kebal dah, tak ada cakap apa pun tak ada dah. Telinga dia tak dengar, mata dia pun tak nampak, hati dia pun dah seliput, tak ada cakap apa benda pun tak ada dah. Supaya mereka tidak minat memahami Al-Quran, kita syukur Allah Ta'ala pilih kita pada pagi ini dan orang-orang yang lain. Baca Quran. Sudah baca, cuba faham. Kalau baca tak faham, nanti Ramadan ni jangan cepat sangat baca. Bila baca tu, nakib seorang, okey, kita ambil 2-3 ayat, cuba kita tengok makna dia, apa cerita dia. Jadi nampaklah, bila kita baca, kita faham, oh ini maknanya. Itu pasal orang di Mekah, seronok dia, pasal dia faham apa yang dia baca. Syekh Imam Sudais, kenapa dia baca? Tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia ulang sampai boleh menangis pasal mana lagi nikmat Allah yang kita tolak. Allah Ta'ala bagi macam-macam. Kenapa kamu lawan Tuhan? Tak logik langsung. Orang bagi makan kat kita, kita terajang dia. Orang suap kita, kita gigit jari dia dah. Ini Allah bagi macam-macam, tiba-tiba lawan Allah. Itu yang boleh menangis. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman itu. Supaya mereka tidak minat memahami Al-Quran, tak ada. Lebih suka mengkaji yang lain. Ini satu penyakit umat kita sekarang. Lebih suka mengagungkan pahaman daripada ideologi. Tak apa. Belum tentu betul. Saya tuan-tuan belajar sikit tentang falsafah ke ideologi mana ke. Kita nampak macam, wow, hebatnya ideologi kau. Tapi dia sama dengan pemikiran kita saja. Dia orang, kita pun orang. Dia boleh keluarkan ideologi, paksa orang ikut ideologi dia. Ism dia supaya dia ikut. Padahal kita, hebatnya pemikiran dia. Komunis ke, kapitalis ke, sosialis ke, dan sebagainya. Wow, hebatnya dia punya ism dia. Sebenarnya dia sama. Saya belajar falsafah. Alah, sama je. Hebat macam mana dia pun, kita pun boleh berfikir sama dengan dia. Tapi tak boleh lawan kehebatan Al-Quran. Kita tak kaji Al-Quran. Hari itu saya ada kongsi dengan kawan-kawan model-model yang ditunjuk oleh Allah daripada Al-Quran. Nak mencari seorang yang pemimpin yang terbaik. Tengok model Nabi Daud. Imam tadi baca kisah Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud diberikan Allah kekuasaan memerintah.
Wa atainahul hikmah wa fasral khitab. Allah Ta'ala bagi pada Nabi Daud ni kerajaan yang hebat. Dan dia boleh bercakap, boleh bertutur, menjaga, diwarisi pula. Wawarisa Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman anaknya pula. Nak tengok dari sudut ekonomi. Kaji bagaimana Nabi Yusuf mentadbir negara Mesir. Nak tengok berkaitan dengan hospital dan sebagainya. Tengok Nabi Ayub bagaimana dia uruskan sakit dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala bawa model-model. Cuma tinggal lagi kita duk baca Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Siapa suruh kita hafal? Satu benda siapa suruh hafal macam tu saja. Tengok lepas hafal duk baca resepi. Tom yam, nasi lemak, sup ekor. Yang dah masak ke? Dah tengah hafal resepi. Resepi tak perlu dia hafal sangat. Jangan semua buat tu. Lama 1 jam lelaki dia tunggu kat ruang tamu. Tak siap-siap sup dia resepi. Pasal bini dia duduk dapur duk wiridkan resepi dia tu. Tom yam ya, macam-macam. Contohnya macam tu lah. Minta maaf orang perempuan ni. Contohnya macam tu lah. Contoh. Dia pun duk wiridkan. Adam, Idris. Ada lagu pula tu. Siapa suruh hafal macam tu? Memang kita kena tahu. Tapi siapa suruh hafal? Cukupkan dengan hafalan macam tu? Rupanya Allah Ta'ala bawa suruh kita kaji Nabi-Nabi itu. Jadikan dia model. Dalam surah Nabi ni dia panggil Fuhulul Anbiya. Nabi-Nabi yang ulul azmi minar rusul. Dibawanya Nabi Nuh. Bagaimana cerita Nabi Nuh? Seorang diri berdakwah hampir 1400 tahun dakwah. Berapa ramai yang ikut dia? 40 orang duduk atas kapal. Akhirnya hancur semua. Okey, lepas tu lepas Nabi Nuh dibawa pula Nabi Saleh, dibawa pula Nabi Syuaib, dibawa pula Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa dan Nabi kita sallallahu. 7 orang Nabi. Fastaqim kama umirt. Terus Allah Ta'ala cakap, ikutlah Nabi itu bagaimana mereka istiqamah dalam perjuangan. Tapi kita tak mau ikut. Tak mau ikut siapa? Oh, tokoh-tokoh daripada barat. Tokoh-tokoh minta maaf lah. Bukan kita anti, tapi banyak yang Allah Ta'ala sediakan daripada Al-Quran. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran min kulli mathal. Mathal tu contoh. Banyak. Tapi kita, tokoh-tokoh pemikiran kita tak mau kepada Al-Quran. Nak mau macam mana? Bahasa Arab pun tak reti. Itu pun tak faham. Tak boleh. Tengok macam mana Buya Hamka, dia kaji. Dia kata kalau nak hidup, semua binatang pun hidup. Dia punya ayat dia tajam. Kalau nak bekerja, semua orang bekerja. Tengok dia punya tajam kata-kata dia. Puncanya, mengkaji Al-Quran. Tafsir Azhar dan sebagainya. Kita pun sama. Kalau kita kaji Al-Quran, Allah Ta'ala bagi minat untuk kita, kita akan dapat sesuatu. Yu'til hikmata man yasha. Quran ni cukup banyak. Itulah. Cukup banyak. Ni kita baru nak tengok surah Kahfi. Itu pun tak sempat nak kupas semua. Kalau kupas wa rabbukal ghafurur dzur rahmah tu pun dah. Oh, dah hebat Okey. Supaya mereka tidak memahami Al-Quran dan penjelasannya menutup telinga mereka dari sebarang petunjuk, sama ada diseru kepada hidayah ataupun tidak. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Tak mau cakap apa benda tak mau. Tak nampak. Dia tak nampak sen dalam solat itu. Kalau dapatlah sen agaknya, tuan-tuan lepas sembahyang ni akan ada orang bagi RM100 seorang. Aduh, esok keluar dalam viral lah. Masjid Husin, solat subuh, 1 rakaat 100, 2 rakaat 200. Tunggu kat luar sana. Wow. Ramailah esok agaknya. Siapa terawih 1 rakaat dapat 1000. 10 rakaat 10,000. Seorang akan diberikan. Mana Masjid Husin contohnya. Habis. Tapi benda tu tak nampak. Allah kata 27 kali ganda itu diletakkan saja. Sebenarnya adha'afa mudha'afa. Berapa banyak Allah Ta'ala boleh ganda dan ganda. Tapi benda itu tak nampak. Bila nampak? Bila nanti hari akhirat baru nampak. Sekarang tak nampak. Itulah namanya iman. Kamu percaya tak dengan aku? Kita percaya pada orang baru kita buat pelaburan. Aku tak percayalah kau ni. Macam skamer je. Itu banyak habis. Dia kata Rasulullah tu skamer. Habis lah. Rasulullah cakap, Muhammad kau ni bohong ni. Skamer apa? Aku tak pernah tipu pun. Rekod Nabi tak pernah tipu. Ada satu kali Nabi kata macam, dia akan datang balik kepada Isra' dan Mi'raj. Satu rombongan tu sesat kan. Maka Rasulullah kata akan datang satu rombongan kepada kamu lepas waktu duha macam tu. Kawan tu lewat sikit. Berhenti matahari. Matahari berhenti untuk menunjukkan Rasul tak bercakap bohong. Matahari itu tunggu sikit. Tunggu orang ni sampai. Baru dia bergerak. Allahu Akbar. Nabi tak ada rekod bohong. Macam mana kamu kata Nabi skamer, Nabi pembohong dan sebagainya. Wa hidayah salam, wahai Muhammad, sekali lagi, wahai Muhammad, Tuhanmu itu
Maha pengampun lagi Maha rahmat. Tentu hafal ayat ini. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Hafal ayat itu. Wa rabb, empat perkataannya pun, empat perkataannya. Wa rabbuka, Tuhan kamu itu ghafur, sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah maksudnya terlalu pemaaf. Tak ada orang macam tu terlalu pemaaf. Dia yang menangis kita depan Allah. Banyak dosa kita buat, ya Allah. Bangun malam-malam menangis. Aku banyak dosa, ya Allah. Ingat dalam Tabarakallazi biyadihil wahwal azizul ghafur. Wahwal aziz, ayat kedua. Wahwal azizul ghafur. Ghafur tu Allah Ta'ala maha perkasa dan maha pengampun. Saya tengok dalam YouTube banyak kali saya sebut macam mana qari daripada Indonesia dia baca ayat tu. Ngam-ngam sampai ayat wahwal azizul ghafur. Habis nafas dia, mati masa dia baca Quran dalam satu majlis. Allah. Apa Allah Ta'ala, Rasulullah kata, kamu berada pada ayat akhir kamu baca. Fa inna manzilataka, sesungguhnya tempat kamu inda akhirin ayatin taqra'u biha. Di tempat akhir kamu baca. Dia baca apa? Al-Ghafur, ayat akhir bagi dia. Ghafur. Allah Ta'ala maha pengampun, dia mati. Maknanya dia mendapat pengampunan Allah. Ikut hadis itu. Kita tak ada dosa, habis. Tak ada dosa, selesai masalah. Kamu ada hutang tak? Aku tak ada hutang. Okey, seronoklah pencen. Orang pencen ada hutang lagi, kamu tak ada hutang. Seronok. Yalah, aku boleh pencen keluar negara lah. Contohnya macam tu. Dia mati dalam keadaan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Apa yang kita nak lagi? Pangkat. Mari sini. Kamu dudukan pangkat besar. Ya Tuhan. Tapi kamu banyak dosa. Ya Tuhan. Fa'tarafna bidhunubina. Terus iktiraf. Nanti kita akan dapat ayat. Mereka iktiraf dosa kamu. Dalam surah Sejadah kita dah baca ulang kali. Rabbana absarna wa sami'na farja'na. Kami dah nampak, kami dah lihat. Boleh tak patah balik? Kami tak mau dah buat jahat. Di antara keluasan rahmatnya yang menangguhkan kepada mereka akan azab sepatutnya diterima dengan segera. Mungkin dengan keperhatian Allah. Tengok. Kita cuba kaitkan ayat ini dengan kita. Banyak kita buat dosa. Tapi Allah Ta'ala macam buat tak tahu. Banyak saya, tuan-tuan, saya tak berdosa lah. Itu mana ada semua kita berdosa. Kalau bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua kita berdosa. Kecuali para anbiya tak ada dosa. Kita ada dosa. Seolah-olah Allah Ta'ala tak nampak dosa kita ni. Banyak kita buat. Macam Allah Ta'ala, kabulkan saya. Itu pasal di akhirat nanti, orang yang beriman, dosa-dosa ini bertukar menjadi pahala. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Makan dan minumlah. Jadi semua bila orang yang dapat surah amalan dia tangan kanan, dosa-dosa bertukar menjadi pahala. Allah, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku sangka teruklah rizak aku kali ni, teruklah. Berdebar dia, takut rizak dia teruk. Sekali Allah Ta'ala bagi semua dosa bertukar menjadi pahala. Tengok. Dia macam dia tak percaya. Tunjuk pada kawan lain. Tengok aku punya buku amalan aku. Kita tak tahu bentuk macam mana. Adakah bentuk pen drive ke, bentuk external hard disk ke, kita tak tahu. Ialah daripada sampai umur 70 ke 80 kita ni simpan dalam satu drive, Google Drive ke apa tak tahulah. Siap dengan gambar video sekali tu. Itu kacau. Kalau video-video tu macam putus-putus internet tu okey lah. Tak tahu dia punya internet. Allah terpasang. Ada orang dia buat apa audit. Saya tak nak secara hard copy, nak soft copy semua melalui Google Drive. Sekali cucuk, internet slow. Syukur, ya Allah. Internet slow, kawan tu pusing. Mana? Tunjuklah file. Tak boleh tuan, internet slow, pusing. Okey, kita lain kali lah. Selamatlah. Itu di dunia, di akhirat tak tahu internet Allah tu macam mana. Cucuk aja pendrive, keluar. Terus, belum tekan lagi, terus dah bergerak dah gambar video tadi. Habis kita. Hari tu kau pergi mana? Hari tu kau pergi mana? Kau cakap kat bini kau nak pergi mengopi. Kau ke mana sebenarnya? Aduh. Bini tengok tu masalah. Bini dah tepi tengok tu. Bang, abang ke mana bang? Aduh, mati kita tahu. Kalau di dunia ni boleh sorot-sorot lagi. Handphone boleh letak lagi password. Apa benda dah. Tak password. Bini tanya, bang kenapa tak password? Alah, sajalah. Itu safety, security macam-macam lah. Akhirat tak ada passwordnya. Allah pegang password kita. Tunjuk kepada kita satu-satu.
Oh, tak mahu lah. Itu bahasa kita tak mahu lah. Tak mahu. Minta Allah Ta'ala, ya Allah, hisaban yasira. Satu, itu yang simple. Sikit lagi tuan-tuan. Sepatutnya diterima dengan segera. Mungkin dengan keperhatian Allah, dia menutup serta mengampunkan yang terus dengan maksiatnya yang akan menemui azab mereka pada hari kiamat. Proses, orang kata, proses inilah, kira bicara, tawar-menawar dan sebagainya ini, mula-mula berlaku dalam surah Waqiah jelas sebut. As-sabiqun as-sabiqun. Orang VIP jalan dulu. Orang-orang lambat ni macam kita juga. Ni kenapa ni tuan-tuan berdiri tunggu VIP datang. Okey. VIP memang akan dapat keistimewaan. Cuma VIP akhirat dunia berbeza. VIP akhirat Allah Taala kata siapa yang berpuasa, okey jalan. Siapa yang sabar, jalan. Siapa yang ini, itu pasal bila nak masuk syurga kan kepada VIP ni apa malaikat kata dalam surah Zumar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Zumar ke surah apa? Ya, selamatlah kamu ya atas apa yang kamu sabar. Macam-macam kamu diduga kamu sabar, maka kamu masuk dalam syurga. Habis. Lepas habis VIP, ashabul yamin ma ashabus shimal. Okey. Golongan kanan pula. Habis golongan kanan, okey, kalian semua ni giliran orang-orang masuk api neraka. Mana lori-lori sampah, angkut dia baling dalam api neraka. Dia punya proses dia satu. Yang terusnya dengan maksiat yang menemui azab mereka pada hari itu, mereka tidak boleh membolos diri dari azab Allah. Tidak ada penolong. Kerana hari itu ialah hari amalan dia ambil kira. Tak ada nak tolong mana. Habis nak minta tolong kabel ada kabel. Dunia boleh nak cek kabel. Bang, kabel sikit bang. Boleh. Dia duduk, saya tengok ada orang buat jenaka. Satu kabel, 2 ekor burung. Burung tu macam agak sombong. Dia kata kau jangan sombong sangat. Kita duduk sini pun kena ada kabel tau. Dia duduk atas wayar telefon tu. Burung tu macam sombong lah. Kawan tu cakap, tegur dia macam tak nak layan. Dia cakap, kau jangan sombong sangat. Kita duduk atas ni pun duduk atas kabel tau. Duduk atas kabel. Contoh macam tu lah. Dunia ni ada kabel. Salah tak salah tu cerita kemudian. Tapi ada kabelnya. Di akhirat mana kabel dia? Itulah amalan kita. Oh, aku ada amalan. Aku ada salat. Aku ada bantu orang. Aku ada itu. Dan kabel yang terbesar ialah Nabi SAW. Itu kalau Nabi nak bantu. Kalau Nabi tak nak bantu, pergi jumpa Rasulullah. Tu nampak dah ujung sana Rasulullah. Macam tak kenal lah. Aduh. Aku tak pernah tengok. Ni orang kata selawat tak pernah. Itu tak pernah. Ini tak pernah. Habis. Nak pergi jumpa Rasulullah. Saya kata, okay, kejap. Siapa nama bagi IC cari dia. Tuan tak ada. Tak ada habis lah. Tak dapat lah bonus. Tak dapat lah apa. Rasul tak bagi. Kerana tak ada nama kau dalam ni pun tak ada. Macam mana cerita. Jadi itulah kita syafa'atul kubra yang ada pada Nabi SAW. Berselawatlah. Itu pasal saya pesan dia saya tuan-tuan. Pokoknya 100 kali satu hari itu kita boleh jadi rutin 100 kali. Tadi ayat wa rabbukal ghafurur rahimah, ini selawat. Pilihlah mana-mana selawat, banyak selawat sampai Syekh Nabhani dia letak 130 selawat. 130 yang diambil daripada mulut guru. Dan yang terbaiknya ialah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat tadi. Bacalah selawat kepada Nabi. Moga-moga nanti di akhirat adalah Nabi pandang kita. Sini kita pun datang. Ya, ada permasalahan tu lah tuan. Dosa pahala saya sama. Okey, mari. Saya bantu. Rasul cok sikit, okey, jalan. Selesai masalah. Orang lain tak boleh. Hanya Nabi saja dibenarkan memberikan syafaat yang bagi syafaatul kubra. Itulah. Moga-moga kita memperoleh syafaat daripada Nabi SAW dan diberikan kepada kita golongan yang as-sabiqun susah sikit lah. Ashabul yamin tu jadilah. Dapat ashabul yamin pun dah jadilah. Jangan sekali-kali ashabul shimal yang dia lempar dalam api neraka. Yang baik itu sudah semestinya datang daripada Allah. Ada kelemah dan kurang itu adalah kelemahan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu lana ala Allah baba mashhuda wa an a'da'i hijaban masduda. Allahumma inna nas'alul maktub min nuri wajhikal 'ala al-mu'abbad da'imul baqi mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Allahumma inna nas'alul al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali awadatil kam wal adad al-muqaddas an kulli ahad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تثبت بنا في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات، نور النعيم، نور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.